kasih Tuan Yang di-Pertua, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Sinar suria di waktu pagi menyuluh terang sarang tempuak, budayakan sains, raikan teknologi, cetuskan inovasi untuk semua. Pembudayaan sains sepanjang hayat, bakat terulung segak dan tampan, R&D berkualiti berteraskan rakyat, memacu negara maju dan mampan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 16 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan belanjawan 2024 serta telah membangkitkan isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI, iaitu Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Subang, Yang Berhormat Beluran, Yang Berhormat Rompin, Yang Berhormat Puncak Borneo, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Padang Serai, Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Ipoh Timur, Yang Berhormat Kubang Pasuh, Yang Berhormat Merbuk, Yang Berhormat Gopeng, Yang Berhormat Raup, Yang Berhormat Mersing dan Yang Berhormat Wangsa Maju. Kebanyakan ahli-ahli yang berhormat telah menyentuh isu yang sama atau ada yang berkaitan. Maka untuk memudahkan penggulungan saya akan menjawab mengikut isu atau topik yang dibangkitkan. Secara amnya, susulan daripada pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 pada September lalu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi melalui Belanjawan 2024 telah mengenal pasti beberapa intervensi baru untuk meneruskan langkah penstrukturan semula ekonomi, untuk melonjakkan pertumbuhan pengkomersialan, hasil pembangunan dan penyelidikan atau R&D serta meningkatkan darjat hidup rakyat. Bagi mendukung hasrat ini, kerajaan melalui Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara atau dikenali sebagai DISTIN melaksanakan strategi supaya sumbangan sektor swasta dalam perbelanjaan R&D negara dapat ditingkatkan pada tahun 2025 sebanyak 70% dalam BERT. Mulai rancangan Malaysia ke-11, jumlah perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan ataupun GERD negara telah menurun daripada ringgit Malaysia 17,685 juta pada tahun 2016 kepada ringgit Malaysia 13,483 juta pada tahun 2020. Manakala perbelanjaan kasar penyelidikan dan pembangunan bagi sektor perusahaan perniagaan ataupun BERT negara turut mencatatkan penurunan perbelanjaan daripada ringgit Malaysia 10,054 juta pada tahun 2016 kepada ringgit Malaysia 4,613 juta pada tahun 2020. Dalam hal ini, mengikut bancian kajian R&D kebangsaan tahun 2021, terdapat 191 buah syarikat pada tahun 2020 yang menjalankan kajian R&D dalam negara. Penurunan ini dilihat amat membimbangkan dan perlu intervensi serta kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Sehubungan dengan itu, MOSTI yakin melalui gerak kerja yang amat berhormat Perdana Menteri dalam meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara luar, ianya mampu menarik lebih ramai pelabur asing untuk melabur seterusnya meningkatkan keyakinan industri untuk membuka lebih banyak aktiviti ekonomi berteraskan high growth, high value dengan izin dalam negara kita. Pada waktu yang sama, pendekatan ini akan memacu aktiviti R&D seterusnya mengukuhkan ekosistem inovasi yang akan melahirkan lebih ramai pembangun teknologi. Kuala Terengganu. Namun begitu, saya belum sampai lagi bahagian YB Kuala Terengganu. Boleh.
Baru mukadimah. Namun begitu, usaha ini perlu disokong dengan galakan pelaburan dan insentif cukai yang utuh demi memastikan Malaysia kekal sebagai hub pelaburan bagi sektor perusahaan samada di dalam maupun luar negara. Maka belanjawan Malaysia Madani untuk MOSTI bagi tahun 2024 pula memperlihatkan peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya di mana bajet mengurus sebanyak ringgit Malaysia 706 juta iaitu peningkatan sebanyak 5%, manakala bajet pembangunan meningkat kepada ringgit Malaysia 535.8 juta. Terima kasih yang amat berhormat Menteri Kewangan di atas keprihatinan ini yang menunjukkan kepentingan pembangunan sains, teknologi dan inovasi dalam membina negara yang maju dan berteknologi tinggi. Belanjawan pembangunan tahun 2024 turut melibatkan peningkatan komponen utama berbanding tahun lepas, iaitu yang pertama pembangunan perkhidmatan STI kepada ringgit Malaysia 140 juta, yang kedua penyelidikan STI kepada 102 juta ringgit dan yang ketiga pengkomersialan STI kepada 293 juta ringgit. Bagi memastikan R&D negara mampu menghasilkan teknologi berdaya saing, kerajaan telah mengambil keputusan untuk meningkatkan lagi bajet R&D bagi tahun 2024 secara kolektifnya sebanyak ringgit Malaysia 510 juta yang tersedia di bawah MOSTI dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, MOSTI akan terus memfokuskan terhadap peningkatan sumbangan penyelidikan pembangunan eksperimental daripada minta laluan Tan Sri Speaker, Tan Sri Yang Dipertua, minta laluan Menteri. Dalam ayat ini saya akan beralih sudah kepada menjawab sebab soalan saya lagi Menteri akan pergi ke tajuk lain. So saya nak cakap pasal tajuk peruntukan untuk R&D 510 juta. Menteri nak bagi tak bagi? Ini menyentuh dengan soalan Sekejap, YB kah atau cadangan? Soalan. Okey. Saya akan pilih kalau ingin menjawab. Saya sebut dalam ucapan perbahasan saya bahawa 510 juta untuk R&D terlalu kecil. Kurang daripada 3% of GDP. Kalau kita betul-betul serius, bersungguh-sungguh untuk menjadi sebuah negara maju yang disebut tadi high growth, high value, dia tak boleh 510 juta. Kita kena pergi kepada 5-6% daripada GDP. Dan kita kena faham bahawa GDP kita rendah berbandingkan negara-negara maju seperti Jepun dan Korea dan sebagainya. Jadi kalau kita serius nak jadi negara maju, kita kena pertingkatkan, bukan terus tinggi dalam masa 1 tahun, tapi setiap tahun ditingkatkan 3%, 4%, 5% dan seterusnya, supaya kita betul-betul buat R&D. Dan R&D ini juga mesti dibuat secara collaboration dengan universiti, KPT dan juga industri. Itu yang amat penting. Itu saja Tan Sri Speaker. Terima kasih. Terima kasih YB Kubang Kasu diambil maklum cadangan tersebut dan juga berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh YB Kubang Pasu pada 23 Oktober. Itulah sebab saya katakan tadi saya akan sentuh kepada isu yang dibangkitkan oleh YB Kubang Pasu. Dalam hal ini, Tuan Yang Dipertua, MOSTI akan terus memfokuskan terhadap peningkatan sumbangan penyelidikan pembangunan eksperimental daripada 45.5% pada tahun 2020 kepada 50% pada tahun 2025 bagi meningkatkan pengkomersialan hasil R&D negara. Ini adalah untuk meneruskan agenda negara supaya menjadi antara pencipta teknologi terunggul di dunia. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat, saya ingin bermula dengan menyentuh cadangan dan pertanyaan daripada Yang Berhormat Bagan Serai, Yang Berhormat Beluran dan Yang Berhormat Puncak Borneo. Terdahulu saya bersetuju dan menyokong cadangan daripada Yang Berhormat Bagan Serai dan Yang Berhormat Beluran supaya belanjawan penyelidikan dan pembangunan negara ditingkatkan serta pengkomersialan hasil R&D dalam negara diutamakan termasuk daripada IPT serta penggiat syarikat pemula tempatan. Dalam hal ini saya juga
menyokong cadangan yang diberikan oleh YB Kubang Pasu sebentar tadi. Jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, khususnya yang berhormat Bagan Serai, mengikut laporan Sains Outlook 2020 oleh Akademi Sains Malaysia, mendapati pengkomersialan daripada hasil penyelidikan awam masih tinggi berbanding swasta, di mana majoriti penyelidik di Malaysia berada di IPT dan Institut Penyelidik Kerajaan, iaitu sebanyak 79.92%, berbanding industri yang hanya 15.8%. Ini merupakan cabaran utama memandangkan R&D di industri adalah berbentuk experimental development dengan izin, seperti yang dilihat di Korea Selatan, Jepun dan Singapura, yang mana ianya penting untuk pengkomersialan dan scale up produk atau teknologi ciptaan tempatan. Antara usaha yang dilaksanakan untuk pengkomersialan hasil R&D IPT tempatan adalah melalui program iConnect dan Malaysia Science Endowment atau MSE yang menggunakan pakai mekanisme pelaksanaan geran padanan yang berdasarkan demand driven R&D dan market delivery system bagi pembangunan teknologi dan produk tempatan. Selain itu, melalui program tahun pengkomersialan Malaysia yang bermula dari tahun 2016 hingga tahun 2022, MOSTI telah mengenal pasti dan mengkomersialkan sebanyak 474 hasil R&D atau produk, teknologi dan perkhidmatan tempatan dengan penjanaan hasil pasaran sebanyak ringgit Malaysia 540 juta. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 135 adalah daripada hasil R&D universiti tempatan. Bagi menjawab pertanyaan yang berhormat beluran pula, dan juga berkaitan dengan yang berhormat Kubang Pasu tadi, sememangnya peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 510 juta ini memang masih rendah memandangkan sasaran GERD negara bagi tahun 2025 adalah sebanyak 2.5% daripada keluaran dalam negeri kasar atau KDNK. Sehubungan itu, MOSTI sedang mempergiatkan pelaksanaan pelaburan swasta atau dana alternatif melalui Malaysia Science Endowment. MSE ialah platform bagi dana alternatif daripada pelbagai sumber seperti industri, dana antarabangsa, wakaf dan penderma bagi membiayai R&D negara, sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan di samping merancangkan penglibatan sektor swasta. Bagi memperjelaskan mengenai pelaksanaan inisiatif My Startup pula untuk maklumat yang berhormat Puncak Borneo, semua program MOSTI adalah terbuka kepada semua syarikat serta individu yang telah melapasi syarat atau kriteria permohonan yang ditetapkan. Salah satu intervensi di dalam Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia ataupun SUPER bermatlamat untuk mendorong pengkomersialan harta intelek penyelidikan antara syarikat pemula dan korporat melalui kaedah dengan izin reverse pitch. Kaedah ini menggalakkan syarikat korporat untuk membentangkan pernyataan masalah dan keperluan teknologi masing-masing kepada syarikat-syarikat startup dengan matlamat mencari penyelesaian kepada pernyataan masalah atau keperluan teknologi mereka. MOSTI sentiasa akan menggerakkan usaha-usaha untuk promosi dan penilaian bagi menarik minat lebih ramai usahawan dan syarikat pemula yang berpotensi terhadap program yang ditawarkan. Selain itu, inisiatif tertingkap tunggal atau single window melalui kerjasama MOSTI dan Kementerian Ekonomi akan diperkenalkan sebagai satu tadbir urus baik yang telus dalam menyelaras aktiviti pembiayaan dan pembangunan kapasiti di samping meningkatkan prestasi dan visibility syarikat pemula tempatan. Inisiatif ini digarapkan dengan konsep whole of government dengan menyatu padukan pemain ekosistem startups melalui koordinasi menyeluruh dan bersepadu. Seterusnya, saya tertarik dengan cadangan dan pandangan yang berhormat Subang, yang berhormat Ipoh Timur, yang berhormat Shah Alam, yang berhormat Gopeng, yang berhormat Mersing ke atas pembangunan teknologi dalam negara, terutamanya teknologi angkasa, teknologi kecerdasan buatan atau AI,
teknologi nuklear serta teknologi analitik data raya atau Big Data Analytics. Ini termasuk cadangan supaya sistem teknologi bersepadu seperti Big Data dan teknologi blockchain dan AI diperluaskan kepada sektor pertanian pintar dalam negara. Menyentuh mengenai pandangan Yang Berhormat Subang terhadap pembangunan teknologi angkasa, mesti melalui MISA sedang meneroka potensi kerjasama dengan Spacefaring Nation bagi membuka peluang penglibatan industri tempatan dalam rantaian bekalan global pembuatan komponen satelit. Selain itu, Malaysia Venture Capital Management Berhad atau MEVCAP juga menyediakan pembiayaan kepada syarikat pemula teknologi menerusi funds on funds berkaitan ekosistem angkasa serantau dalam pembangunan reka bentuk satelit, perkhidmatan end-to-end remote sensing services bagi pemerolehan data dan analitik serta sistem pendorong yang ideal untuk misi satelit kecil. Berkenaan dengan gesaan memperkasakan tata kelola AI dan cadangan Majlis Perundingan Kecerdasan Buatan atau AI dalam negara daripada Yang Berhormat Ipoh Timur, mesti menyambut baik cadangan ini untuk pertimbangan selanjutnya. Untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Standard Malaysia telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi menentukan standard atau piawaian AI kebangsaan. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh MIMOS dan keahliannya terdiri daripada wakil-wakil kementerian, agensi, akademia dan industri. Daripada aspek tata kelola pula, mesti berpandangan kebergantungan kepada perundangan semata-mata di dalam pengawalan dan pemantauan teknologi AI akan merencatkan inovasi teknologi. Sebaliknya, pengawal seliaan melalui akta dan perundangan hanya perlu sekiranya penggunaan standard atau piawaian kurang berkesan dalam tujuan pengawalan dan pemantauan. Berkaitan dengan pertanyaan Yang Berhormat Gopeng dan Yang Berhormat Mersing Yang Berhormat Menteri mengenai Ipoh Timur. Terima kasih atas jawapan yang mantap, sangat-sangat mantap. Dan juga dirakamkan hari ini Menteri tak berapa sihat, jadi syabas tanya atas jawapannya mantap walaupun Menteri tak ada. Berkenaan dengan kecerdasan buatan dan industri, hari itu kebetulan dalam golongan KPT saya pun sekali lagi bawa berkenaan dengan fakulti yang bakal dibawa atau ditubuhkan berkenaan dengan kajian kecerdasan buatan. Jadi soalan tambahan yang saya ingin bawa, saya nak mohon pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam usaha pembentukan tubuhnya jawatan kuasa yang saya bawa dalam perbahasan, adakah wajar dan akan dipertimbangkan kita mengerah players-players, pemain-pemain industri yang sekarang yang sudah handal-handal dalam Malaysia dalam bidang AI yang memang punya produk yang sudah downloadnya begitu tinggi, dah sampai memimpin di persada dunia, untuk mereka masuk ke dalam jawatan kuasa tersebut untuk tetapkan AI ethics dalam Malaysia, untuk mengerah kepakaran mereka dalam membantu membangunkan perkara itu. Sebab walaupun mungkin dari segi pengajaran, dari segi penyampaian ilmu kepada generasi hadapan, mereka boleh terlibat dalam fakulti, tetapi the formation of standards and how we view dengan izin AI yang saya cadangkan dalam majlis tersebut juga memerlukan industry players, sebab dia bergerak pantas dan pantasnya perlu pemain industri dalamnya. Apa pandangan Yang Berhormat Timbalan Menteri? Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur. Sebenarnya soalan ini dia macam satu spektrum ya. Ada satu end of the spectrum di mana kita perlu menggalakkan orang lebih berinovasi dan juga mengeluarkan idea-idea memandangkan negara yang berteknologi, dunia yang lebih semakin berteknologi tinggi. Pada masa yang sama dalam satu di other end of the spectrum, ada pihak yang sentiasa mengatakan kita perlu mengadakan lebih banyak regulasi, tata kelola dan sebagainya. Jadi cabaran kita sebagai pembuat dasar adalah macam mana kita mencari titik equilibrium di mana tata kelola yang perlu ada boleh memastikan bahawa kita tidak melanggar undang-undang, memastikan teknologi itu seperti AI tidak disalahguna pakai
di dalam negara kita tetapi tidak merencatkan inovasi masyarakat kita. Maka kita serah kepada jawatankuasa ini yang baru ditubuhkan yang akan disertai oleh pelbagai pihak, bukan saja wakil-wakil kementerian, agensi tetapi juga akademia dan industri. Dan saya setuju dengan Yang Berhormat Ibu Timo ini bahawa akhirnya industri ini merupakan satu peserta dalam jawatankuasa itu yang sangat penting sebab akhirnya teknologi ini apakah potensi dia membawa pulangan daripada aspek ekonomi dan sebagainya dan di situlah kita memerlukan banyak input daripada ahli industri. Berkaitan dengan pertanyaan daripada Yang Berhormat Gopeng dan Yang Berhormat Mesing mengenai pembangunan data raya dan sistem teknologi bersepadu seperti data raya, blockchain dan kecerdasan buatan, mesti sentiasa menyambut baik pelaksanaan analitik data raya melalui pembangunan Plan Strategik Pendigitalan atau PSP MOSTI. Inisiatif Big Data Analytics atau BDA di bawah MOSTI berfokuskan kepada data-data pembiayaan dana MOSTI dan pengumpulan projek penyelidikan dan pembangunan R&D di bawah MOSTI bagi mengenal pasti trend R&D dan keperluan pembiayaan negara pada masa kini dan hadapan. Integrasi pengurusan data ini juga bukan sahaja dapat memperkukuhkan mekanisme pengurusan RDCNI, malah akan meningkatkan sistem penyampaian kerajaan di dalam mengurus aktiviti berkaitan STI di Malaysia. Mesti diberi mandat sebagai penaraju kluster teknologi dan alam sekitar di bawah Jawatankuasa Eksekutif Majlis Statistik dan Data Negara atau MSDN. Mesti kini dalam usaha membangunkan platform integrasi data dan statistik bagi membantu kerajaan berinteraksi secara real time dan melaksanakan keputusan dengan lebih berkesan berdasarkan fakta atau evidence base dan penghasilan analisis maklumat melalui kolaborasi antara agensi. Dari aspek pertanian pula, MOSTI sedang melaksanakan pelbagai inisiatif penggunaan IoT atau teknologi AI dalam sektor pertanian melalui agensi seperti Nano Malaysia Berhad, Mimos Berhad, Bioeconomy Corporation dan MAISA. Yakinlah bahawa sektor pertanian menjadi antara sektor yang penting bagi MOSTI dalam usaha kita bersama untuk meningkatkan industri pertanian untuk ekonomi dan keselamatan makanan negara. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, berdasarkan kepada Dapatan Kajian R&D Kebangsaan tahun 2021, antara faktor utama yang menghadkan aktiviti R&D bagi sektor perusahaan perniagaan ialah kekurangan tenaga kerja R&D mahir. Dalam hal ini saya bersetuju dengan pandangan daripada menyentuh tentang aspek teknologi pertanian tadi. Dulu mesti banyak membuat R&D berkaitan dengan isu beras sekarang ni, berkaitan dengan IS 21 dan katanya program ini berjaya. Dan setakat ini bagaimana pelaksanaannya? Adakah beras itu telah diterima sebagai untuk digunakan di dalam sektor penanaman padi kita? Dan apa masalahnya? Terima kasih Yang Berhormat YB Kuala Terengganu. Beras itu juga dikenali sebagai NMR 152 dan beras NMR 152 itu memang mengikut kajian yang dijalankan setakat ini dia dapat menghasilkan yield tanaman padi yang beberapa kali ganda berbanding dengan yield purata padi yang sedang digunakan sekarang. Saya difahamkan ada satu projek perintis yang sedang dijalankan di Sekinjan dan kita sedang membekalkan data-data itu kepada kementerian-kementerian yang lain seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya dengan harapan bahawa kementerian tersebut boleh menerima teknologi atau inovasi yang dibawakan oleh MOSTI supaya boleh dilaksanakan dengan harapan bahawa ini adalah sumbangan daripada MOSTI kepada industri pertanian negara di mana kita dapat menghasilkan satu jenis beras ataupun padi yang boleh melipat gandakan pulangan atau yield kepada petani pesawat padi. Saya balik lagi kepada menyentuh mengenai pembangunan bakat dan kepakaran dalam bidang teknologi tinggi seperti aero angkasa, industri, REE dan juga STEM.
Merujuk kepada saranan daripada Yang Berhormat Rompin mengenai pemerkasaan latihan dan peningkatan kemahiran bakat-bakat baru tempatan Bumiputera terutamanya dalam pembangunan teknologi satelit angkasa seperti nanosatelit yang dipelopori oleh UiTM, MISA telah merangka program Homegrown Microsatellite Constellation sebagai program jangka panjang pembangunan melibatkan anak muda tempatan dengan kerjasama beberapa IPT. Program ini akan melibatkan pemindahan teknologi dari beberapa agensi kecermelangan angkasa luar negara. Ini selaras dengan dasar angkasa negara 2030 yang mensasarkan sebanyak 5,000 peluang pekerjaan dalam bidang angkasa menjelang tahun 2030. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Kubang Krian, Yang Berhormat Padang Serai dan Yang Berhormat Merbuk berkaitan pembangunan bakat dan kepakaran dalam bidang nadir bumi atau industri REE dalam negara, dalam konteks R&D MOSTI, Nuklear Malaysia telah tersedia seramai 30 orang penyelidik daripada pelbagai bidang termasuk keselamatan sinaran yang melaksanakan aktiviti R&D dalam pemprosesan mineral dan pengekstrakan unsur nadi bumi. Selain itu, Nuklear Malaysia turut terlibat dalam bidang huluan iaitu aktiviti eksplorasi dan pemetaan REE. Untuk aspek kawal seliak pula, Jabatan Tenaga Atom menguatkuasakan Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 dan mengiktiraf Pegawai Perlindungan Sinaran atau PPS melalui skim persijilan PPS. Sehingga kini Jabatan Tenaga Atom telah mengiktiraf seramai 1,268 orang PPS yang terlatih dalam bidang keselamatan dan sekuriti nuklear bagi membantu pemegang lesen termasuk dalam industri pemprosesan bahan mineral yang mengandungi bahan radioaktif semula jadi mematuhi aspek perundangan yang ditetapkan. Mengenai pembangunan kepakaran bersama industri nadir bumi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Padang Serai, Nuklear Malaysia sedang meneliti potensi kerjasama dengan beberapa syarikat swasta dan universiti tempatan melalui public-private partnership bagi membangunkan penyelidikan dan kepakaran dalam bidang pengekstrakan nadir bumi. Saya juga ingin menyentuh sedikit mengenai pembangunan bakat STEM yang diutarakan oleh Yang Berhormat Kubang Pasu. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, mesti menyedari keperluan bakat STEM sebagai pembangunan teknologi bagi membolehkan Malaysia menjadi sebuah negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Satu rangka tindakan bersepadu pembangunan bakat STI akan dibangunkan dengan pelaksanaannya oleh pasukan kerja pembangunan bakat STI yang diurusetiakan oleh MOSTI bagi memperkasakan bakat STI dalam aktiviti R&D dalam negara. Pelan Tindakan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara atau DISTIN daripada tahun 2021 hingga 2030 juga telah menggariskan matlamat bagi peningkatan bilangan penyelidik dan saintis tempatan kepada 200 penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis bagi 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2030. Sekali lagi. Sebab saya rasa Yang Berhormat tertinggal yang saya punya yang saya ada sebut tentang bagaimana Kementerian Sains Teknologi MOSTI telah menetapkan syarat baru bagi membolehkan Linus Malaysia terus mengimport memproses nadi bumi sehingga Mac 2026 berkenaan dengan ada satu syarat yang sangat menarik bagaimana meminta supaya pihak Linus membelanjakan sehingga 0.5 hingga 1% bagi penyelidikan berkaitan dengan thorium tu. Kalau boleh nak tahu lebih lanjut, adakah kerajaan sendiri bercadang untuk memberikan dana bagi membolehkan penyelidikan berkaitan thorium ini dilaksanakan oleh kerajaan ataupun semata-mata bergantung pada pihak swasta? Terima kasih. Ya Menteri, jelas sikit. Ya Menteri, kita tahu sisa-sisa radioaktif Linus telah mencecah 1 juta tan metrik dan letak saja macam bukit di belakang kilang Linus. Saya nak tanya Menteri, berapa kos akan dibelanja oleh Linus untuk kemaskan semua sisa radioaktif ini dengan menggunakan teknologi baru yang mengeluarkan thorium daripada sisa-sisa ini?
Dan eksperimen teknologi baru ini meliputi berapa tan sisa-sisa radioaktif. Adakah Linus mampu keluarkan semua thorium daripada sisa radioaktif yang mencecah 1 juta tan metrik? Dan adakah Linus masih perlu membina PDF sedangkan sudah ada satu teknologi baru untuk keluar thorium dan jadikan sisa-sisa ini tidak bahaya lagi? Dan soalan terakhir, jika Linus tidak boleh komit, apakah rasional kerajaan renew license Linus? Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat. Sebenarnya ada satu section yang khas untuk Linus dalam 2-3 muka surat yang akan datang. Maka saya akan ambil kira soalan-soalan itu. Tapi saya kurang pasti YB Raup ada tanya tak soalan-soalan pasal Linus ini dalam perbahasan waktu itu? Ada. Ada? Okey, Ada. terima kasih. Kita akan usahakan yang terbaik untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Saya ingin habiskan dulu Tan Sri yang dipertua berkaitan dengan rangka tindakan bersepadu pembangunan bakat STI, iaitu penting yang akan dibangunkan dengan pelaksanaan dia oleh pasukan kerja pembangunan bakat STI diurus setiakan oleh MOSTI bagi memperkasakan bakat STI dalam aktiviti R&D dalam negara. Pelan Tindakan Dasar Sains Teknologi dan Inovasi Negara atau DISTIN menggariskan matlamat bagi peningkatan bilangan penyelidik dan saintis tempatan kepada 200 penyelidik, saintis, jurutera dan teknologis bagi 10,000 tenaga kerja menjelang tahun 2030. Berdasarkan laporan kajian R&D Kebangsaan 2021, Malaysia mencatatkan NISMA sejumlah 33 orang penyelidik bagi setiap 10,000 tenaga kerja pada tahun 2020. Seterusnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Jerantut kerana menyentuh mengenai kebajikan teknologis dalam negara. Mesti sentiasa berusaha untuk memartabatkan peranan teknologis dan juruteknik dalam negara melalui penambahbaikan pengiktirafan oleh sektor awam dan swasta. Dalam sektor awam, para teknologis dan juruteknik masih belum diiktiraf sepenuhnya dan Lembaga Teknologis Malaysia atau MBOT sedang dalam usaha mengadakan sesi libat urus dengan pihak berkepentingan supaya hasrat untuk mengiktirafkan profesion ini setara dengan profesion jurutera dapat dicapai. Mengenai saranan Yang Berhormat Wang Samaju supaya tanggapan terhadap pendidikan TVET sebagai kelas kedua perlu dibetulkan, mesti menyokong pandangan ini dan mengucapkan terima kasih kerana menyokong usaha MBOT dalam pengiktirafan TVET dalam negara. Sehingga kini seramai 23,438 orang telah menerima pengiktirafan sebagai teknologis dan juruteknik profesional dalam 24 bidang teknologi yang diiktiraf oleh MBOT. Dari aspek kualiti pendidikan, khususnya TVET, Akta Teknologis dan Juruteknik 2015 atau Akta 768 memperuntukkan supaya MBOT menjalankan penilaian jaminan kualiti program yang berkaitan teknologi. Setakat ini, sebanyak 671 program berkaitan teknologi di peringkat sijil hingga ijazah sarjana muda telah menerima akreditasi daripada MBOT. Kesalahan graduan TVET dapat dilihat apabila sebahagian besar kohort pertama program sarjana muda teknologi otomotif daripada Universiti Malaysia Perlis telah menerima latihan sangkutan industri selama 1 tahun bersama KASEM. KASEM adalah unicorn tempatan di negara kita. Ini jelas menunjukkan graduan sarjana muda teknologi yang suatu ketika dahulu dianggap sebagai kelas kedua kini dipandang tinggi oleh pemain industri utama. Justru saya mengesah pihak industri untuk bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk membuat perancangan dalam menyediakan inisiatif bagi menjaga kebajikan profesion para teknologis dan juruteknik termasuk cadangan dasar gaji progresif yang diterajui oleh Kementerian Ekonomi. Seterusnya, saya ingin menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kuala Terengganu dan juga Yang Berhormat Raup yang menyentuh mengenai pengoperasian Linus. Pengoperasian cracking dan leaching atau CNL Linus di Malaysia akan diteruskan sehingga tamat temposa lesen pada 2 Mac 2026. Linus
dalam proses memindahkan residu water leach purification atau WLP ke dalam Permanent Disposal Facility atau PDF yang telah diluluskan oleh Lembaga Pelesenan Tenaga Atom atau LPTA. PDF ini dibina berdasarkan Akta 304 dan perundangan subsidiari yang dibuat di bawahnya. PDF tersebut juga memenuhi standard Agensi Atom Antarabangsa atau IAEA dan amalan terbaik di negara-negara lain. Mengenai saranan Yang Berhormat Kuala Terengganu bagi meneruskan polisi dan dasar yang mendorong kajian R&D bagi menyokong kebenaran pengoperasian kepada Lainas, kerajaan telah membuat keputusan untuk melanjutkan tempoh pengimportan pekatan Latinate sehingga tamat tempoh sah lesen dengan berlandaskan fakta saintifik dan perkembangan semasa serta teknologi terkini berkaitan pengurusan residu water leach purification. Ini selaras dengan polisi kerajaan yang kekal tidak membenarkan pengumpulan sisa terkumpul radioaktif dalam negara, dan pihak Lainas seterusnya akan bekerjasama dengan pakar saintis tempatan seperti UKM bagi melaksanakan pengkomersialan pengekstrakan thorium dalam tempoh kuat kuasa lesen tersebut. Oleh itu, berkaitan pula dengan soalan daripada YB Raup, kita tidak ada angka-angka yang ditetapkan setakat ini berkaitan dengan angka pelaburan daripada pihak kita dan sebagainya. Tetapi saya akan semak dengan kementerian dan akan memberi jawapan secara bertulis. Oleh itu, sekian saja maklum balas daripada saya untuk kali ini dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Belanjawan 2024. Sekian dan terima kasih.